Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kami daripada Kumpulan 5 akan menyediakan satu tajuk yang berkenaan dengan pemilihan dan juga penilaian media. Kumpulan 5 ini terdiri pada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Khairul Azhar bin Zakaria, P129220, dan turut dibantu oleh Fatin Alwani, Nur Rafiqah, Nik Syifa Amni dan juga Nur Najihah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya jelaskan bahawasanya media ini dari segi makna bahasa mudahnya ialah satu bentuk medium ataupun alat yang digunakan untuk cara yang pelbagai. Sebagai contoh, saya menggunakan cermin mata ni. Cermin mata ni saya gunakan sebagai satu media untuk penglihatan. Sama ada saya gunakan untuk menahan silau ataupun menyembunyikan mata yang ketumbit. Definisi untuk media pembelajaran ialah sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, minat serta perhatian pelajar sehingga berlakunya proses pembelajaran. Menurut Robert Henisch, jika media membawa maksud tentang pengajaran, maka ia digelar sebagai media pengajaran. Macam mudah aja dia punya definisi. Tujuan penggunaan media. Yang pertama, untuk meningkatkan kerelevanan dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi pelajar. Yang ketiga, meningkatkan prestasi PNP supaya proses PNP dalam kelas ini berjalan dengan lancar dan menarik. Yang keempat, mengelakkan kebosanan pelajar. Yang mana kita tahu semua bahawasanya proses pembelajaran secara tradisional, secara kuno akan mengakibatkan pelajar mudah bosan dan mengantuk. Yang kelima, menjimatkan masa dan tenaga. Dengan media yang kita gunakan dengan tepat, maka proses pembelajaran ataupun topik yang kita cuba kupaskan hari itu akan lebih mudah difahami oleh pelajar. Yang keenam, memudahkan proses PNP. Penyediaan media pengajaran. Yang pertama, cetuskan idea. Yang kedua, nyatakan objektif. Ketiga, analisis pelajar. Yang keempat, kumpul dan susun bahan. Yang kelima, tukarkan idea ke dalam bentuk visual. Kerana pelajar ini terdiri daripada 3 kategori yang utama. Yang pertama, melalui auditori, melalui pendengaran. Yang kedua, melalui visualis. Yang ketiga, melalui kinestetik ataupun psikomotor. Yang keenam, rancangkan penglibatan pelajar. Yang ketujuh, semak perancangan. Yang ke-8, penerbitan. Seterusnya, kita kenal kepada sifat-sifat media. Yang visual. Yang kedua, warna. Yang ketiga, daya suntingan. Yang keempat, mudah alih. Yang kelima, kadar maju pembelajaran pelajar. Yang keenam, pergerakan ataupun kinestetik. Di sini kalian boleh nampak terdapat 2 klasifikasi media pengajaran, iaitu yang pertama, media bukan cetak dan media cetak. Apa yang dimaksudkan dengan media cetak ialah media pengajaran yang hanya menggunakan gambar, foto, lukisan dan cetakan. Antara contoh media bercetak ialah buku dan surat khabar. Manakala media bukan cetak pula terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu media tayang dan media bukan tayang. Media tayang terdiri daripada media tayang kaku dan juga media tayang gerak. Contoh media bukan tayang ialah grafik, gambar kaku, bahan pameran, alat paparan dan bahan audio. Okey, di sini kalian boleh nampak beberapa contoh untuk media tayang kaku, iaitu transparansi, slide, mikrofilm. Untuk media tayang gerak pula ialah filem dan video, CD atau DVD dan disket dan juga komputer. Contoh media tayang kaku untuk transparansi ialah merupakan semua dokumen ditulis atau didukis sama ada menggunakan tangan ataupun komputer. Slide pula satu jenis media unjuran tanpa gerak yang merupakan sejenis transparansi positif berukuran kecil. Seperti sekaranglah kita guna PowerPoint. Mikrofilm pula ialah medium penyimpanan analog menggunakan gulungan filem. Berbeza pula media tayang gerak di mana maklumat direkodkan dalam bentuk video dan sebagainya. Di sini terdapat beberapa contoh media tayang gerak iaitu filem dan video, CD, DVD dan disket dan akhir sekali ialah komputer.
Okey, ini adalah bahan-bahan audio dan visual yang digunakan dalam media pengajaran. Bahan dalam tayang kaku yang digunakan seperti transparansi, slide, mikrofilm dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bahan tayang bergerak pula seperti pita video, cakera padat digital, cakera video laser, filem dan komputer. Manakala bahan grafik seperti lukisan, kartun, carta dan graf. Dan akhir sekali ialah gambar kaku seperti fotografi, kad imbas dan juga postcard. Bahan audio dan visual yang digunakan untuk pameran 3 dimensi seperti model, boneka, puppet, diorama dan lain-lain. Untuk papan pameran pula seperti papan kapur, papan putih, papan flannel, papan buletin, papan elektrik dan lain-lain. Untuk bahan audio pula seperti pita kaset, cakera padat, kuliah dan lain-lain. Dan untuk bahan cetak pula seperti modul, buku teks, panduan belajar, surat khabar, majalah dan lain-lain. Okey, di sini anda semua boleh nampak gambar untuk bahan audio dan visual bagi tayang kaku seperti transparansi, slide, mikrofilm dan lain-lain. Okey, ini pula ialah contoh gambar bahan audio dan visual bagi tayang bergerak seperti pita video, cakera padat digital, cakera video laser, filem dan komputer. Seterusnya ialah media bukan tayang. Terdapat pelbagai contoh media bukan tayang seperti grafik. Grafik adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkret yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan ataupun bertulis. Contoh yang terdapat dalam grafik yang boleh digunakan seperti lukisan, carta, poster dan juga kartun. Contoh lain untuk media bukan tayang iaitu gambar kaku. Di sini kita boleh nampak beberapa contoh gambar Prof Jasmi pada tahun 2002 sehingga 2022. Yang ketiga ialah kad imbasan bergambar ataupun flashcard. Kad imbasan bergambar merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas, contohnya nombor, perkataan, huruf dan sebagainya. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas, ringkas dan tepat seperti mana yang kita boleh tengok contoh gambar yang diletakkan di sini. Gambar foto adalah media yang paling umum dipakai. Gambar foto merupakan bahasa yang paling umum sehingga mudah difahami. Contoh gambar yang terdapat iaitu Oscar semasa di London Summer Olympic pada tahun 2012. Gambar kerusi dan lain-lain. Contoh gambar-gambar gambar bendera, contoh foto 2D. Ini ialah contoh ilustrasi yang tidak menggunakan warna. Manakala ini ialah contoh ilustrasi yang menggunakan warna. Terusnya ialah model. Model ialah sejenis bahan 3D yang menyerupai benda yang sebenarnya. Ia mewakili benda besar yang boleh bergerak seperti muka bumi atau sistem solar. Benda-benda yang kecil seperti atom atau benda-benda besar seperti gunung atau bangunan tinggi. Benda-benda hidup seperti manusia, katak, tikus juga boleh dijadikan model. Model ini diperbuat daripada kertas lumat, tanah liat, plastik, habuk kayu, fiberglass dan lain-lain. Gambar yang ditunjukkan di atas bukanlah contoh model yang dimaksudkan. Ini adalah model peragaan iaitu profesion seseorang. Ini adalah contoh model yang dimaksudkan iaitu sejenis bahan 3D yang menyerupai benda yang sebenarnya. Terdapat beberapa contoh model 3D yang telah dipaparkan. Seterusnya ialah kelebihan menggunakan model di mana ciri-ciri model tersebut ialah 3D, ketinggian, ketebalan dan kelebaran. Yang kedua, kelebihan menggunakan model boleh dibesarkan atau dikecilkan mengikut kesesuaian penglihatan. Seterusnya ialah boleh menunjukkan objek-objek yang tersembunyi ataupun tertutup seperti model anatomi. Yang keempat, kelebihan menggunakan model boleh menunjukkan benar-benar yang kompleks seperti sistem komputer.
Selain itu, boleh menunjukkan ciri-ciri yang penting dan akhir sekali boleh dibuka dan dipasang semula seperti permainan Lego. Seterusnya ialah spesimen. Spesimen ialah merupakan sekumpulan dari bahagian atau lebih bahan yang diambil langsung dari sesuatu. Kebiasaannya, spesimen ini disimpan dalam botol ataupun kotak gelas untuk pelajar membuat pemerhatian dan juga kajian. Spesimen ini biasanya disimpan oleh makmal sains seperti ular, katak, lipan dan lain-lain. Okey, seterusnya kita tengok kepada realia, iaitu objek yang betul dan bukan direka bentuk semula yang dijadikan sebagai model. Sebagai contoh adalah duit shilling, artifak ataupun kehidupan laut. Sebagai contoh, cikgu sejarah boleh menggunakan ataupun menunjukkan kepada pelajar artifak yang sebenar dalam kelas sejarah beliau. Dan seterusnya, kita boleh gunakan binatang seperti ikan ataupun katak dalam kelas sains. Seterusnya, apakah kelebihan menggunakan realia ini? Ciri sebenar ataupun realism yang ada pada objek dapat memberikan pengalaman langsung kepada pelajar. Seterusnya, ia juga dapat menarik minat pelajar untuk menyemberi bidang seperti bidang arkeologi apabila dia melihat artifak itu secara langsung. Selain itu, menggunakan realia ini juga dapat melibatkan banyak dari pembelajaran seperti dari sentuh, melihat dan mendengar. Seterusnya, ia juga dapat memenuhi latar pelajar yang berbeza kerana adanya pelajar yang tidak mampu untuk pergi ke muzium kerana tiada kenderaan ataupun sebagainya. Okey, seterusnya adalah boneka. Boneka ni dia diperbuat daripada pelbagai bahan seperti kayu, kertas dan plastik. Biasanya strategi ini menggunakan boneka adalah untuk memberi penghayatan sesuatu watak yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan boneka ini, ia secara tidak langsung membantu pelajar mengingati apa yang telah disampaikan oleh guru. Boneka ni biasanya lebih cenderung digunakan di hadapan pelajar sekolah rendah lah kerana ia dapat menarik perhatian mereka dengan boneka-boneka yang menarik dan berwarna-warni. Seterusnya adalah diorama. Okey, diorama ni adalah objek paparan yang cuba menunjukkan sesuatu keadaan yang sebenar tetapi dalam bentuk yang kecil dan mudah dibawa di dalam kelas. Diorama ni dibuat biasanya pada kotak kaca segi 4 yang mengandungi model, spesimen ataupun realia dan lukisan sesuatu pemandangan tu. Sebagai contoh, cikgu sains boleh menggunakan diorama ini dalam kelas mereka untuk menunjukkan sesuatu ekosistem untuk mata pelajaran sains. Selain itu juga, cikgu geografi boleh menggunakan diorama ini untuk menunjukkan bentuk muka bumi ketika di dalam kelas geografi. Seterusnya adalah bahan audio dan visual. Antara contoh yang lain dalam bahan audio dan visual adalah papan pameran seperti papan kapur, papan putih, papan elektrik yang memaparkan maklumat dan senang dibaca oleh murid. Seterusnya, bahan audio adalah seperti pita kaset, cakera padat, kuliah dalam bentuk audio yang boleh dipasang balik dan diulang kembali ketika di dalam kelas. Okey, ini adalah contoh bagaimana audio itu direkod ataupun dipasangkan semula untuk diperdengarkan kepada murid-murid. Seterusnya, bawah bahan audio dan visual ini juga adalah bahan cetak. Yang pastinya buku teks termasuk di bawah bahan cetak. Selain itu, modul yang disediakan oleh cikgu, panduan belajar, surat khabar, majalah. Media cetak ini juga merupakan satu bahan yang penting lah untuk dalam media pengajaran ni. Okey, seterusnya adalah jenis sumber yang kita boleh dapat untuk buat media pengajaran ni. Yang pertama adalah manusia, seperti contoh suara tokoh
sejarah. Okey, itu pun ada contohnya lah sumbernya. Yang kedua adalah bahan bercetak seperti buku teks study ataupun majalah. Dan seterusnya komputer. Biasanya kita buat video kan, video untuk ditunjukkan di hadapan kelas. Ataupun yang terakhir adalah pandang dengar. Okay, baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk kriteria pemilihan media. Iaitu yang pertama, perlu menyatakan objektif kita dalam pemilihan media. Yang kedua, ability pelajar. Ability pelajar ni kemampuan pelajar tersebut. Yang ketiga ialah kemudahan fizikal. Kemudahan fizikal ini merujuk kepada persekitaran sama ada lokasi media tersebut. Seterusnya ialah ekonomi. Ekonomi ini merujuk kepada kemampuan guru itu untuk mengeluarkan kos dalam penyediaan media. Seterusnya adalah utility. Utility ini ialah perlu menitik beratkan kebaikan atau kelebihan media yang digunakan dalam pembelajaran. Slide yang seterusnya ialah kriteria pemilihan media. Sama juga seperti slide yang sebelum ini, iaitu guru-guru perlu ada di fikiran mereka sebelum memilih media, iaitu dari segi kesesuaian media, credibility media, technical media, relevan penggunaan media, format yang perlu digunakan untuk media tersebut, dan kos dalam penyediaan media tersebut. Okay. Seterusnya ialah panduan umum pemilihan media. Okay. Yang pertama, tentukan situasi pengajaran, kenal pasti ciri-ciri pelajar. Yang ketiga, senaraikan objektif pembelajaran. Yang keempat, susun peristiwa pengajaran. Yang kelima, tentukan domain dan kemahiran. Yang keenam, tentukan atribut media. Atribut ini ialah sifat jenis media yang kita nak gunakan. Okay, yang ketujuh ialah timbangkan ciri-ciri praktikal. Yang ke-8 ialah pilih atau baiki atau bina media tersebut dalam penggunaan pembelajaran dan pengajaran yang kita ingin sampaikan. Okay. Slide yang seterusnya ialah kelebihan media kepada guru. Yang pertama, memberi pedoman, iaitu memberi pengajaran kepada guru supaya menggunakan media ini dengan lebih baik atau perlu dibaikinya untuk kelas yang akan datang. Yang kedua ialah struktur, iaitu persiapan. Guru akan lebih bersiap untuk menyampaikan sesuatu media itu dengan lebih baik dan terperinci. Yang ketiga ialah sistematik, iaitu guru lebih merancang dan lebih teliti apabila ingin menyampaikan media itu secara berkesan. Kelebihan media ini juga ialah mudah. Di sini menunjukkan media ini terdapat pelbagai jenis media, jadi mudah untuk diaplikasikan dalam pengajaran. Yang kelima ialah memberi keyakinan kepada guru. Di sini saya boleh katakan apabila kita mempunyai media ini, ia adalah satu bukti pengukuhan dalam pembelajaran kita untuk menunjukkan kepada pelajar nanti. Okay. Yang terakhir ialah kualiti. Kualiti ini merujuk kepada apabila objektif guru itu tercapai telah melalui media, pelajar lebih memahami pembelajarannya itu. Jadi bermaksud kualiti pengajaran guru itu lebih berkesan melalui media ini. Seterusnya adalah kelebihan media kepada pelajar. Yang pertama, motivasi. Melalui media, murid ini akan dapat dorongan untuk menggunakan media tersebut bukan sekadar di dalam kelas tetapi boleh dilakukan di luar kelas.
ataupun boleh penggunaannya boleh digunakan di luar sekolah juga, di rumah contohnya. Yang kedua ialah variasi. Ia adalah memberi gambaran kepada murid tentang perbezaan ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Contohnya di sini, guru bukan sahaja memberi ilmu menggunakan lisan, tetapi apabila menggunakan media, mereka akan lebih memahami daripada guru menyampaikan secara lisan sahaja. Yang ketiga ialah sistematik, iaitu murid akan lebih terperinci dalam penggunaan media tersebut. Contohnya penggunaan komputer tadi, mereka akan mengambil tahu atau menambah ilmu tentang kemahiran berkomputer itu. Yang keempat ialah mudah. Media ini mudah untuk difahami oleh pelajar. Yang kelima, berfikir. Melalui media, mereka akan berfikir cara penggunaannya, cara mengaplikasikannya. Yang kelima, maafkan saya. Yang keenam ialah kondusif. Jadi melalui media ini mereka akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada media tersebut. Seterusnya ialah kebaikan penggunaan media. Yang pertama, memperbaiki keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, media ini menjimatkan masa dan tenaga. Yang ketiga, merangsang minat pelajar. Yang keempat, memberi kelainan dan pelbagaikan kaedah mengajar. Yang kelima, memperkayakan pengalaman pelajar. Yang keenam, menghasilkan bahan pengajaran yang lebih efisien ataupun lebih berkesan. Seterusnya ialah kelebihan media juga, ialah memudahkan proses pengulangan. Di sini apabila guru itu menyatakan sesuatu media, murid ini akan ingat kembali aktiviti yang mereka lakukan pada hari tersebut. Yang kedua, menjimatkan masa. Penggunaan media ini, guru tidak perlu bercerita atau menerangkan secara terperinci, tetapi apabila menunjukkan sesuatu media, murid nampak dan terus memahaminya, dan mereka terus boleh menggambarkan cara penggunaannya. Yang ketiga ialah pemahaman yang tinggi. Melalui media itu, murid dapat mengeksplorasi kriteria media tersebut. Seterusnya ialah melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir ialah mengelakkan kebosanan pelajar. Apabila kita memenuhi masa dengan media-media tersebut, melalui media ini kita akan boleh membuatkan satu aktiviti kepada pelajar. Jadi mereka tidak akan rasa bosan dalam P dan P kita nanti. Seterusnya ialah kelemahan media, iaitu apabila kita tidak menyediakan media dengan lebih awal dan pelaksanaannya dengan tidak terperinci, ia akan memberi kesan kepada kelas kita nanti, iaitu akan rasa bosan kerana kita tidak mempelbagaikan pengajaran kita. Yang kedua ialah tidak bermakna dan tidak berfungsi. Jadi kalau hanya sekadar lisan, ia tidak memberi gambaran yang jelas dan ia akan menyebabkan pengajaran kita ini tidak bermakna, tidak ada
pembelajaran yang berkesan. Okay. Yang kedua, membazir. Ruang yang membazir ni, ruang yang diberikan, masa yang diberikan, kita membazirkan dengan perkara yang tidak berfaedah, dengan tiada aktiviti, tiada dorongan untuk pelajar teruskan pembelajaran. Okay. Seterusnya, kelemahan penggunaan media. Yang pertama, risiko bahan yang terlalu padat. Kadang-kadang media yang digunakan terlalu banyak dan menyebabkan ruang ilmu itu sikit, tetapi pengaplikasiannya tu padat. Okay, yang kedua, penayangan media dalam tempoh masa yang singkat. Ini pemilihan media kita, pemilihan video yang terlalu singkat menyebabkan banyak ruang masa yang kita bazirkan. Yang ketiga, mengurangkan keakraban guru dan pelajar. Di sini menunjukkan melalui media ini juga murid kurang berkomunikasi, kurang berinteraksi dengan guru. Dari segi mereka ingin menyoalkan persoalan, bertanya kan, begitulah. Yang keempat, risiko ketidakmatangan pelajar. Okay. Apabila kita tidak mendedahkan media-media ini kepada pelajar, pelajar ini akan mundur dan ibarat mereka duduk di bawah tempurung, tidak tahu perkembangan media-media yang canggih dan media-media yang dapat memberikan sokongan kepada mereka. Yang kelima ialah teknologi itu sendiri. Kadang-kala teknologi yang kita gunakan ini tidak berkesan ataupun menyebabkan kelalaian murid ataupun guru itu sendiri. Contohnya, apabila kita menggunakan komputer, kita mengajarkan penggunaan internet kepada mereka, mereka tidak mengaplikasikan internet itu dengan baik, tetapi mereka menggunakan ke arah yang melalaikan. Contohnya bermain video game, bermain game ketika guru mengajar. Itu satu implikasi yang negatif kepada pelajar juga. Okey, saya serahkan pembentangan ini kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada pemilihan dan penilaian media. Okey, penilaian terhadap penggunaan media dan kaedah-kaedah ni kita akan nilai menggunakan beberapa persoalan. Antaranya ialah adakah media pengajaran yang digunakan berkesan? Adakah media pengajaran boleh diperbaiki ataupun tidak? Adakah terdapat kos efektif dari segi pencapaian pelajar? Dan adakah persembahan media pengajaran ni akan guna lebih masa daripada yang sepatutnya sewaktu sesi pengajaran? Selain itu, adakah media itu dapat membantu pelajar-pelajar mencapai objektif pengajaran kita pada hari itu? Adakah media itu akan memberi kesan dalam membangkitkan minat pelajar? Adakah media itu juga akan menyediakan ataupun memberikan pengalaman bermakna kepada pelajar-pelajar? Okey, ini adalah keratan akhbar iaitu mengenai innovative teaching needed. Okey, menurut bekas Menteri Pendidikan iaitu Tan Sri Musa Mohamad. Okey, dekat sini, dekat rentasan akhbar ni dia cakap innovative teaching method must be introduced as the existing formula is
still unable to effectively helps many student master in 3 arts, iaitu reading, writing and arithmetic. Itu ilmu kira-kira lah, ilmu matematik. So dia cakap kat sini innovative teaching method ni diperlukan selain daripada kita ajar dia secara biasa dalam kelas tu. Kita kena inovatif dalam pengajaran kita. Maknanya kita kena tunjuk video ke, kita kena buat games ke. So dari situ akan membantu lebih efektif lagi lah pelajar tersebut. Okay, seterusnya kita akan tengok mengenai penilaian penggunaan media terhadap proses pengajaran. Okey, cara kita nak nilai ni adalah kita tengok adakah terdapat masalah, apa yang guru harapkan berlaku dan apa sebenarnya yang berlaku. Kita kena tengok. Seterusnya penilaian lain kita boleh nilai mengenai bagaimana pelajar-pelajar respon terhadap kaedah-kaedah pengajaran yang kita gunakan dan media yang kita gunakan. Okey, seterusnya iaitu model saling kait. Model saling kait ni iaitu antara guru dan murid. Okey. Kalau kita guna media ni sebagai bahan, sebagai satu inovasi dalam pengajaran kita, kita akan tengok kalau untuk guru ni saling kait daripada penggunaan media ni adalah mengenai keberkesanan dia, mengenai jimat penggunaan masa dan tenaga guru tersebut. Lepas tu ada pelbagai teknik pengajaran yang digunakan dan ada strategi dan pendekatan yang lebih menarik lah dengan penggunaan media ni. Okay, kalau untuk murid pula, secara tidak langsung penggunaan media ni akan menarik minat pelajar, menarik minat yang akan membuatkan pelajar mahir dengan pelbagai media dan akan memberi pengamatan dan berdikari. Seterusnya, ini adalah peranan perantaraan media audiovisual dalam pengajaran, iaitu di antara guru dan pelajar. Okey, peranan media audiovisual ni, guru ni akan gunakan bahan media ni sewaktu pengajaran dan pelajar akan lebih tertarik lah untuk belajar. Okey, ini adalah strategi-strateginya untuk penggunaan. Okey, iaitu cantuman pelbagai sumber, penggunaan serentak, perkongsian internet dan juga R&D, research and development. Okey, antara kepentingan media ni ada banyak lah. Antaranya ialah dapat kurangkan masalah dari segi kekurangan pengajar, dapat kurangkan masalah kekurangan masa. Okay, kita juga dapat adakan pengajaran dalam kumpulan yang besar, bagi kumpulan yang besar. Selain itu, kita akan dapat merangsang minat, menyediakan satu dasar yang kukuh untuk perkembangan pemahaman dan corak pemikiran. Selain itu, kita akan menyediakan dan menawarkan pengalaman yang lebih unik lah. Okey. Seterusnya, kepentingan media ni kita juga akan dapat galakkan aktiviti penyelidikan dan inquiry dalam pelajar. Kita akan pelbagaikan aktiviti kegiatan, dapat menjimatkan masa dan tenaga, dapat jelaskan konsep dan penerangan dengan lebih jelas lah kalau kita gunakan bahan media ni sebagai bahan bantu kita. Selain itu, penggunaan media ni adalah sangat menyeronokkan dan berkesan. Sebab dalam pengajaran ni kita kena be kreatif. Kita tak nak ajar student tu, maknanya sesi pengajaran tu berlaku straight je. Tak ada benda yang menyeronokkan yang dapat bantu pelajar untuk lebih memahami dan mengingati sewaktu proses pengajaran tersebut. So, itu sahajalah daripada kumpulan kami. Terima kasih.